teruskan dengan kita pada malam ini bacaan kita Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi 'allama bima qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ibu ayah, tuan, puan, saya doakan kebaikan dan kesihatan sekalian. Menyambung kuliah kita merujuk kepada kitab Bunyatul Musallin. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan syarat sah sembahyang. Malam ini kita sampai kepada syarat sah sembahyang yang ketujuh. Dalam kitab saya hijau ni muka surat 14. Tidak tuan-tuan, semua biru muka surat 26. Muka surat 26. Dan yang ketujuh, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kata pengarang kitab, dan ketujuh daripada syarat sah sembahyang meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Maknanya jangan duk cakap dengan sengaja. Apa dia? Jangan duk cakap yang bukan Quran atau zikir atau doa. Dalam sembahyang yang boleh kita keluarkan daripada suara mulut kita ni tiga. Pertama, ayat Quran. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, doa. Start daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang tu zikir lah, kategori zikir. Kemudian kita baca iftitah. Yang tu doa iftitah. Lepas pada doa iftitah kita baca Fatihah. Yang tu ayat Quran, umul kitab. Lepas Fatihah kita baca surah, ayat Quran. Kemudian kita takbir rukuk. Dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang tu zikir. Maknanya dia antara tiga ni lah. Sama ada Quran, zikir ataupun doa. Duduk antara bersujud, yang tu doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu doa. Tadah tangan pagi subuh, doa mulut. Nah, baik. Lain daripada itu tak dibenarkan. Ni kadang-kadang macam-macam keluar ke mulut. Allahu Akbar. Berdehem. Berdehem boleh membatalkan sembahyang. Kadang-kadang dia jadi habit, tabiat. Allahu Akbar. Berdehem sengaja dan boleh batal sembahyang. Dalam kitab ni dia tak bagi tahu. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Fiqhul Manhaji, kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, jilid yang pertama, pada muka surat 204. Perkara yang ketujuh, perkara yang membatalkan sembahyang, dia akan bagi tahu berdehem. Nah, ada tu berdehem. Dia suruh berdehem ni kat mana? Dalam tandas. Lepas kita kencing, buang air kencing tu, kita istibrak. Apa makna istibrak? Melawaskan pembuangan air kencing tu dengan berdehem. Salah satunya berdehem. Itu dalam tandas. Ni duduk dalam jamban tak bunyi apa? Suara. Dalam sembahyang pula berdehem. Jadi tabiat jangan.
Kadang-kadang berdehem tu lebih banyak daripada takbir intiqalat. Allahu Akbar. Saya nak rukuk, Allah Akbar. Sami Allah hamidah. Berdehem memang sengaja tak boleh batas semayang. Kecuali batuk. Batuk tak apa. Ya. Batuk. Daripada berdehem baik batuk. Batuk tak batal. Berdehem tu boleh batal. Tuan-tuan, kita menghadap Allah. Kalau boleh, biarlah kita merasakan Allah berada di depan kita. Saya duduk dengan polisi. Sekejap ini kita buka soalan. Saya duduk dengan polis. Ada pembarisan polis baru ni 200 yang ke-14 dia Sambutan Hari Polis. Ni betul-betul tegak. Menyawa pun lepas pelan-pelan. Sebab apa? Ketua polis duduk cek pembarisan. Tak garam sana, tak tergaram sini. Tak ada tengah tu jadi pembarisan tiba-tiba. Tak bunyi pelat-pelat. Kalau sesemua pun tak bunyi sok-sek. Punya jaga depan orang. Depan ketua kita boleh jaga. Depan makhluk. Tapi depan Allah, bila kita menghadap, bunyi macam-macam. Jadi tinggalkan tabiat berdengar. Kecuali dia ada pencahayan juga. Kecuali kalau kita nak baca Fatihah sangkut, yang tu boleh berdengar. Sebab baca Fatihah tu wajib. Kecuali kalau kita nak baca tahiyat akhir sangkut, maka boleh berdengar dengan ala kadar lah. Jangan beriur sangat. Lain daripada Fatihah dengan tahiyat akhir, jangan berdengar. Boleh menyebabkan batal sembahyang. Jadi dalam sembahyang yang boleh kita keluarkan suara Quran, zikir atau doa. Maka batal sembahyangnya dengan berkata-kata dua huruf, sama ada memberi faham kataannya ataupun tidak. Atau dengan satu huruf yang memberi faham seperti qi atau ai. Kerana maksud qi itu daripada wiqayah, berjaga-jaga. Dan ai itu daripada wi'ayah, peliharalah. Dia huruf bahasa Arab ni. Dia sebiji huruf tu pun dia ada maknanya. Contoh bi kan, Bismillah, dengan nama Allah. Ba kasrah bi yang sebiji itu maksudnya dengan. Tengah semayang, bini panggil suami, bi, batasnya. Ya. Atau satu huruf yang bermat, kerana mat itu ada kalanya alif atau waw atau ya. Maka jadi dua huruf, maka batas sembahyang dengan yang demikian. Huruf mat ada tiga, alif, waw, ya. Tengah sembahyang tengah sembahyang waw atau ya. Jadi kena jagalah supaya tidak keluar daripada mulut kita ketika mana kita mendirikan sembahyang, melainkan tiga perkara yang kita sebutkan tadi: Quran, zikir dan doa. Cakap ada soalan? Ya, kan lupa ya kan. Soalan Allah astagfirullah tu ni. Yang tu kategori zikir lah. Maknanya kita beringatkan imam. Subhanallah. Nak peringat imam subhanallah bukan semua keadaan. Contoh, kita sebut subhanallah kalau sekiranya imam bangun rakaat kelima sembahyang isyak. Kita duduk tahiyat akhir, kita tegur imam subhanallah. Itu tak apa. Tapi kalau imam lupa ayat, imam baca sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi CD imam sangkut calak. Kan? Kira okey dah CD tu imam calak, kita CD kosong pun. Kan? Imam duk walladhi kita duk subhanallah. Yang pun tak selesai masalah. Kan? Patutnya kita sambung ayat walladhi qaddara fahada. Itu okey. Kan? Jadi subhanallah dikategorikan sebagai zikir. Bolehlah kita
Ada lagi soalan? Ada. Okey, terima kasih. Imam bila sembahyang kena baca kuat. Ya. Kami ikut kategori lah. Maghrib, Isyak, Subuh, dua asar dia kena senyap lah. Ya. Tu imam no pressure. Makmum. Makmum ni banyak ada imam. Baca kuat. Ada baca bismillah pun ada kuat. Mengganggu orang lain. Apa hukumnya Ustaz? Dia bacaan dalam sembahyang ada yang melibatkan rukun qauli, antaranya Fatihah. Jadi bila kita baca, sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Ya. Jangan terlampau kuat sampai mengganggu orang. Jangan perlahan sampai kita sendiri pun tak dengar. Jadi kalau sampai ganggu orang, sampai satu sok dengar bacaan dia, suruh dia imam. Ya. Surah memang soalan dia. Jadi sekurang-kurangnya kita sendiri, kita dengar bacaan kita. Paling tidak pun orang sebelah. Kira okey lagi lah. Jangan sampai orang sebelah ke sebelah. Yang tu dah dikira mengganggu orang sembahyang. Nah, Ustaz, yang Allahu Akbar, Allah Al-Hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam baca kuat. okey. Kita memang telefon cantik, mahalnya bukan-bukannya. Tapi kenapa makmum masih lagi baca Allahu Akbar dan dua lain juga? Orang baca kuat, orang lain semua tahu baca Allahu Akbar. Itu saya yang 7 tahun pun tahu Allahu Akbar. Kenapa kita nak cakap Allahu Akbar, kami Allah Al-Hamidah, nak ambil orang lain dengar? Sebab apa hukum dia? Kalau berkenaan dengan takbir intiqalat, nak rukuk kita takbir Allahu Akbar. Dan kemudian sami Allahu liman. Yang tu tak apa. Maknanya janganlah nampak kuat sangat. Maknanya boleh dikuatkan suara. Nah, yang tak boleh kalau takbiratul ihram. Imam tengah berdiri, dia datang lewat, dia takbir kuat Allahu Akbar. Jadi berserak dia. Ingat tu imam dah rukuk. Mana tak rukuk lagi. Tapi kalau perpindahan rukun, imam Allahu Akbar rukuk, kita pun Allahu Akbar. Kuatkan sikit. Tak apa. Nak bagi ada suasana syiar tu. Nah, ni kadang-kadang tak bunyi apa langsung, tambah surah kayu, bunyi kuat-kuat kayu je. Jadi kalau nak rukuk, nak sujud tu tak apalah, kita kuatkan sikit. Nah, Apa maknanya seal tu dalam sembahyang tu Ustaz? Seal. Patutnya kena diam, kita tak sebut Allahu Akbar. yang kata siap diam tu bacaan kita. Kalau suruh asal baca perlahan. Kalau kita ikut imam pun baca perlahan. Perlahan jangan sampai telinga kita tak kedengaran. Itu saja. Nah, bacaan, maksudnya bacaan tu kena kita saja dengar, jangan sampai orang lain dengar. Tapi kalau takbir nak rukuk apa semua, boleh kita angkatkan sedikit suara. Nak bagi nampak suasana syiar sembahyang. Nah. Ya. Baik. Yang saya beritahukan itu yang wajib saja, yang kalau imam kali masuk lima ibadah sunat semula ketika sembah dua. Kalau doa kunut itu sunat. Ya. Tapi imam duduk ke bawah. Perlu ke kita beritahu subhanallah? Baik. Dia sunat. Kalau imam tak baca doa kunut, imam terus sujud. Kita terus sujud bersama dengan imam. Jangan tengok imam. Imam dah sujud dah ni, kita subhanallah suruh dia bangun. Baca doa kunut kan? Jangan buat bid'ah kan? Kalau imam dah sujud, kemudian imam tinggalkan sujud, pergi baca doa kunut, batal sembahyang. Sebab apa? Sujud tu rukun, doa kunut tu sunat. Pergi tinggal rukun buat ke sunat, batal. Jadi nak tengok imam subhanallah, kena berhenti lah. Imam buat kesalahan apa? Nah, sama lah juga imam tertinggal tahiyat awal, imam berdiri rakaat ketiga. Kalau imam dah berdiri dah rakaat ketiga, kita teruslah ikut imam berdiri. Tak payahlah baca tahiyat awal. Jangan pula kita duduk tahiyat awal, subhanallah suruh imam duduk balik. Kalau imam dah berdiri, dia tinggal berdiri tu, pergi turun baca tahiyat awal, batal sembahyang. Berdiri tu rukun, tahiyat awal tu sunat. Tinggal yang sunat, tinggal yang rukun ikut benda sunat. Betul? Nah. Jadi
tu pun dia kena reti lah. Bukan asal subhanallah lah. Baik, terima kasih Pak. Sama Kalau imam tu baru kalau imam baru tarik kain dia baru nak turun, kita cepat-cepat subhanallah. Tu tak apa lah. Tu tak apa. Jangan imam dah sujud dah sempurna dah. Yang tu tak boleh. Kalau imam baru nak turun, kita subhanallah, tu tak apa. Sama juga imam tertinggal tahiyat awal. Imam baru nak berdiri, tapi tak berdiri lagi. Baru hak rokok, kita subhanallah. Kemudian imam turun balik, tu tak apa. Nah, yang saya maksudkan jangan imam tak sempurnakan perbuatan. Itu tak boleh. Nah, Sambung dia yang apa namanya sunut tu. ya. Kita buat dan imam pun sebagai salam tanpa Baik. Kalau imam takkan sempurna, kemudian tak sujud sahwi, sembahyang sah. Cuma kalau kita nak sujud sahwi, tunggu selesai dan imam selesai dari salam, kita sujudlah sahwi. Kalau imam sujud sahwi, wajib kita makmum sujud sahwi. Saya ulang balik. Kalau imam sujud sahwi, wajib kita makmum ikut imam sujud sahwi. Jangan pula kita menyalahi imam. Yang lupa tu dia, aku tak lupa. Tak boleh. Imam kalau sujud sahwi, makmum wajib ikut. Tapi kalau imam tak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi setelah imam bagi salam. Lepas imam bagi salam, tak apalah, kita sujud dah sahwi. Cuma nak sujud sahwi, kena niat nak sujud sahwi. Sebab kalau tak niat, dikira menambahkan rukun. Jadi kalau kita ikut imam, memadai dengan niat ikut imam. Imam yang wajib niat nak sujud sahwi. Nah, Allah Allah. Okay. Kalau kita baca Fatihah dalam hati, tak ingat semua. Baca Fatihah dalam hati, dalam sembahyang tak sah. Tak sah. Kenapa macam tu? Allahu Akbar. Senyap tak punya apa. Tak jangan baca Fatihah, baca dalam hati. Sembahyang kalau baca Fatihah dalam hati tak sah. Apa-apa rukun qauli, kalau baca dalam hati tak sah. Jangan kata Fatihah tahiyat akhir, kalau baca dalam hati tak sah. Takbiratul ihram hak wajib, kalau tak bunyi di mulut, dalam hati dia, itu tak sah. Bagi salam yang pertama, kalau tak bunyi di mulut, tak sah. Dia kena bunyi, biar bunyi di mulut, sebuah-buahnya tinggal kita dengar. Ya. Sebab kata Director Ahmad Isbu, action. Cakap. Dia suruh cakap dia. Itu rukun qauli. Baik. Okay. Lagi tengok dalam penekanan solat, banyakkan bacaan dalam solat tu. Contoh Fatihah yang ada satu tadi bunyi satu iya kan itu pun dah batal. Maksudnya dalam konteks bacaan saja pun boleh dekat situ je, dekat sebelah rakaat sebab boleh batal sembahyang. Dan satu lagi saya tengok satu doa fiqh ya. Kalau tu saya pun selalu silap yang musyrikin jadi muslimin jadi musyrikin. Jadi menurut saya rasa tapi itu sunat je lah. Adakah itu akan batal sembahyang? Macam inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan, kita lillahi rabbil musyrikin, kita tak tahu masalah. Kita mesti salah. Macam mana? Kalau benda yang disunatkan baca dalam sembahyang, kalau kita tersalah, yang tu kita tak dosa lah. Jangan saja kita buat salah. Kalau saja sekalipun, maknanya dia berkait dengan, kalau kita faham makna tu, jadi jatuh akidah pula kan. Musyrikin jadi muslimin musyrikin. Cuma benda sunat ni, kalau tersalah, yang tu tidaklah menyebabkan batas sembahyang. Kalau yang batas sembahyang tu melibatkan rukun, kita baca Fatihah tak betul. Bila baca Fatihah tak betul, walau dolin jadi walau solin, kita kena ulang balik. Contoh itu menamakan kita walau di nabedik itu masalah tak? Maknanya kita ulang balik Fatihah tu, maknanya betul balik kita sah sembahyang lah. Jangan kita tak ulang, tak betul Fatihah yang kita salah tu.
ke-8. Masa kita lama ke-8. Ke-8 lah. Meninggalkan melebihkan rukun fi'li, yang ini perbuatan. Fi'li ini maksudnya perbuatan PL dengan sengajanya. Maksudnya dia lebihkan rukun perbuatan itu sengaja. Apa dia contoh? Maka jika dia sujud 3 kali, satu rakaat 2 kali sujud, dia pilih sujud 3 kali, atau rukuk 2 kali, satu rakaat sekali rukuk, ni dia ulang kali kedua rukuk. Malaikat sembahyang sunat gerhana, yang sunat gerhana memang sungguh 2 kali rukuk. Ni sembahyang fardu biasa ni, dia rukuk rakaat, satu rakaat tu sampai 2 kali, seperti dia sujud. Contoh yang kata sujud 3 kali tu macam mana? Seperti dia sujud di atas umpama sesuatu yang tajam. Contoh, dia turun sujud kena benda tajam, batu ke pasir ke apa pun, maka diangkatkan dahinya. Dia pun angkatlah dahi kena benda tajam kan? Maka ia sujud pula, nak ditubuh tempat lain. Dan secaya menambahi sujud jika sedikit diangkatkan kepadanya sekalipun, maka dinamakan menambahi rukun fi'li, maka batas sembahyang dengan dia. Turun sujud kena batu kan? Kita pun angkat sikit, tempat lain. Lagi duduk antara tu sujud pula, yang sudah 3 kali sujud. Habis tu ustaz nak buat macam mana? Turun sujud kena batu ni, sakit ni batu pasir. Jangan angkat, seret. Dia kata seret lagi sedap lah. Contoh kalau kena, jangan angkat, kita balikkan. Dia dahi ni mana-mana bahagian, tak semestinya di tengah. Contoh kena batu sini sakit, kita balikkan lah. Ataupun dahi kita bengkak, kena sengat dengan tepuan, bengkak. Nak sujud tengah tak boleh, sujud kat tepi. Boleh tak? Boleh. Cuma pelik lah orang tengok. Aku bukan nak tengok, aku nak sujud. Cerita dia boleh. Mana-mana kawasan dahi ni. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Dia kata wajib tinggalkan perbuatan yang bukan jenis sembahyang, seperti memukul 3 kali. Pukul 3 kali betul-betul. Atau melangkah 3 langkah yang betul-betul. Nak langkah boleh jauh mana sekalipun, cuma jangan 3 kali betul-betul. Contoh tapak kaki kita 1, 2, macam tu. Itu kalau ke depan, kalau ke belakang 1, 2, masuk balik. Berjalanlah jauh mana pun, asalkan 2 tapak berhenti, 2 tapak berhenti. Kalau tepi 1, 2. Jangan kita macam ni 1, 2 kangkang macam tu. Itu tak boleh, salah. Ataupun boskan belakang 1, 2 kangkang macam tu. Dia kena pergi ke depan, sama balik. Pergi ke depan, sama balik. 2 tapak berhenti. Ataupun boskan belakang, pergi ke belakang, sama balik. Pergi belakang, sama balik. Asalkan 2 tapak berhenti. Pergilah jalan jauh mana pun tak ada masalah. Nah, Itu Imam Syafi'i saja. Kenapa? Itu Imam Syafi'i punya. Apa dengan Syafi'i lah. Kalau imam lain boleh. Memang dia bukan dia jalan itu ke kan? Sebab kita tengok dalam apa pasalnya, Ya. waktu darakal itu ialah dulu hidup langkah. Ini mazhab dia Syafi'i lah. Azam Syafi'i saja. Dia kaki kita kalau pergi patah balik 2 kali pergerakan. Tangan kita pergi patah balik sekali pergerakan. Itu beza tangan dengan pergerakan kaki. Sebab tu dia kata jangan pukul 3 kali betul-betul. Maksudnya pak. Maksudnya bila kita pukul, kita nak angkat je lah. Pergi patah balik sekali. Tapi kalau pak sampai 3 kali, itu batal. Yang tak batal 1, 2. Kita sujud tadi, Ustaz kata 2 kali je lah dalam satu rakaat. Kiranya kita ni dapur disediakan, kita perlu yang kita sujud belum. Jadi kita sujud dia sekali. So bukan kita buat sengaja, tak sengaja. Jadi kita rasa kita tak ingat dia, kita sujud belum, kita sudah ada contoh lah. Jadi kita
itu dimaafkan. Yang itu tak termasuk dalam 3 garis sunat. Atau melangkah 3 langkah yang berturut-turut, atau lainnya daripada pukul 3 kali langkah, 3 kali langkah ni, atau satu langkah yang keji seperti melompat ia. Melompat sekali lompat macam hantu Cina. Yang kebatas. Maka batas sembahyang dengan dia. Walaupun dia lompat, walaupun sekali, tapi perbuatan lompat dan sembahyang tu dikira sebagai perbuatan yang keji. Batal juga. Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit jikalau banyak sekalipun, seperti menggerakkan anak jarinya membilang tasbih. Dan sembahyang sunat tasbih kan. Kita kira 15 kali masa berdiri, rokok 10 kali kita gerakkan 1, 2, 3. Itu taklah batal sembahyang. Ataupun kita baca Fatihah, dia nak tadi betul-betul confident 6 harakat. Walau tol punya nak tadi betul, belajar tajwid kena betul 6 harakat. Kalau sekadar menggerakkan jari tangan, itu dibenarkan. Jangan menggerakkan tapak tangan ni, jangan gerakkan. Sama juga baru sikit yang gerak ni adalah jari. Jangan bergerak tapak tangan ni. Atau menggaru-garu anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya, tiada batas sembahyangnya dengan dia berkata. Sebab berkenaan dengan menggerakkan jari dalam tasyahud, yang itu tak batal sebab pergerakan adalah jari. Cuma di sisi mazhab Syafi'i, menggerakkan jari ketika mana tasyahud hukumnya adalah makruh. Walau bagaimanapun, kalau sekiranya kalau kita tengok ada di kalangan kenalan kita, kawan kita yang menggerakkan jari sembahyang, jangan kita menafikan ada hadis yang sahih berkenaan dengan menggerakkan jari dalam sembahyang. Cuma kita jangan kita ikut-ikutan. Kalau nak ikut, belajar mazhab. Mazhab kita Syafi'i, hukum menggerakkan jari dalam tasyahud hukumnya adalah. Dan kesembilan, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya di dalam sembahyang, seperti makan dan minum. Dalam sembahyang dia ada puasa, maksudnya tak boleh makan, tak boleh minum. Bayangkanlah kalau sembahyang boleh makan, tuan, jadi celana pun. Jadi diharamkan makan minum ketika mana start daripada takbiratul ihram sampai bagi salam. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau tak sengaja, contoh termakan dalam sembahyang ataupun terminum dalam sembahyang, hukumnya batal juga walaupun tak sengaja. Sebab benda tu jarang berlaku. Jaranglah tengah sembahyang dimakan nasi. Dia kata lupa apa, mayang makan nasi. Teruk sungguh. Tapi kalau puasa, kita puasa Ramadan, terlupa pergi makan, terutama hari pertama puasa, nak pagi-pagi bersongkak pergi makan. Bini kita abang, hari puasa ni Ustaz. Oh Allah, lupa. Walaupun dia dah bangun setengah periuk, yang tu tak batal sebab terlupa. Jadi kalau bulan puasa, bulan Ramadan, kalau kita termakan sebab lupa, tak batal. Itu rezeki. Tapi sembahyang, kalau sembahyang terlupa pergi makan, yang tu batal. Sebab benda tu jarang lah. Pelik sungguh lah. Masalah ni, sakit sisa yang melekat celah gigi. Contoh daging kan. Masa sebelum mayang kita punya kumur, punya doktornya tak keluar. Elok semayang Allah, apa tiba-tiba keluar celah dagingnya. Yang pun nak celah mana, tak apa bau. Kalau sengaja telan, batal. Habis tu nak buat macam sudah. Kata kita tak apa lagi. Kalau kahak gelema,
kita darat telan, yang ni tak batal. Sama ada kita puasa di siang hari Ramadan ataupun tengah semayang. Maksud darat telan macam mana? Kita jangan angkat kehak tu ke atas lidah. Tengah semayang batuk. Kita angkat naik kehak ke lidah. Bila dah angkat naik kehak ke lidah, gelema ke lidah, kemudian kita telan, tengah semayang, batal semayang. Kalau tengah puasa Ramadan siang hari, telan, batal puasa. Yang tu kena ludah. Tapi kalau kita darat telan, dalam keadaan kita tak angkat naik ke lidah, yang tu tak. Jadi kalau dah terangkat naik, kan, waktu terangkat naik gelema, nak buat macam mana? Saya katakan tadi mudah. Tarik poket baju ni. Dia kata pengotong. Tak. Potong apa? Bukan najis. Ludah dalam poket baju kita tak ada masalah. Yang masalah kalau kita ludah dalam poket baju orang. Nah, yang tu masalah. Kerana tuan-tuan tak ludah, tuan-tuan nak buat macam mana? Dia gelembok ni. Tuan-tuan nak baca tahiyat akhir je. Kan, gelembok penuh mulut. Jadi terpaksa ludah. Muslimat tak ada gelembok dapat. Cuma janganlah sampai bunyi. Jangan mentang-mentang nak ludah. Yang tu kalau dah semayang, batal semayang. Jangan bagi bunyi. Nah, ludah jangan bagi bunyi. Sama juga menguat. Kan, bila menguat dalam semayang, tutup mulut. Nah, menguat tu tak batal semayang. Yang batal tu kalau sekiranya bunyi doha, capek tua dalam semayang. Itu batal. Baik. Dan memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batin kedua. Di antara perkara yang boleh batal puasa bila kita masukkan sesuatu dalam lubang hidung, lubang telinga sampai kepada had batin. Maksudnya apa? Kalau hidung sampai ke tenggorok, kalau telinga tu sampai dekat-dekat nak gegendak telinga, yang tu kalau korek telinga sampai ke dalam, jolok sampai ke dalam tulang tengkorak hidung ni, yang tu batal. Kalau tengah semayang, batal semayang. Kalau tengah puasa, batal puasa. Setakat korek tepi-tepi ni tak batal. Orang betul dulu besar, baru pegang hidung lagi jangan pegang, batal puasa. Korek tepi-tepi ni tak batal. Korek tepi-tepi ni tak batal. Yang batal kalau kita jolok sampai ke dalam. Dan jikalau dengan digagahkan dia atas perbuatan yang demikian itu sekalipun. Apa maksud digagahkan? Gagah juga tak dijolok masuk dalam. Tak. Kalau ingat tak penerangan Ustaz, tak faham. Digagahkan maksudnya dipaksa. Orang paksa tengah semayang dijolok juga ke dalam. Ada tengah semayang korek tengah ke dalam. Nah, kalau dipaksa sekalipun, yang demikian itu kerana nadir. Apa makna nadir? Jarang yang demikian itu. Maknanya batal orang. Walaupun kena paksa, orang paksa suruh jolok masuk dalam lubang hidung ke sampai ke had batin. Kalau dipaksa sekali pun batal. Sebab benda itu jarang berlaku lah. Dia macam kalau tengah semayang. Tengah semayang tiba-tiba angin tiup, terbuka aurat kita. Cepat-cepat kita turunkan, yang tu tak batal semayang. Tapi kalau tengah semayang, cucu main tarik yang dekat kita, terlondek, cepat-cepat kita gulung balik, yang tu batal. Nah, sebab benda tu jarang berlaku. Adapun tiupan angin tu, ya, benda tu ya, boleh jadi berlaku. Tapi kalau cucu main tarik yang dekat londek, yang tu jarang berlaku lah. Kalau berlaku, batal juga semayang. Dan dua gerak atau dua langkah sedikit namanya pada huruf. Dia bergerak dua langkah sikit-sikit pada pandangan orang ramai huruf yang ada batas semayang dengan dia. Inilah 9 syarat maka wajib kita peliharakan dia supaya sah semayangnya. Dan jikalau ditinggal satu syarat daripadanya, tidak sah semayang. Jadi ada 9 syarat sah semayang. Nak menghadap Allah ini syaratnya. Nak menghadap orang kenamaan, nak menghadap sultan pun dia ada protokol pemakaian juga. Dia ada protokol dia. Nak jalan berapa tapak
Ini syarat nak sembah Allah, dia ada syarat, nak syarat. Allah a'lam. Tak ada soalan? Ustaz, ni Ya. pasal Fatihah tu kan, kalau baca apa ni dalam hati batal. Lepas tu ada yang sering kata cakap kalau baca Fatihah tu macam bisik-bisik, itu batal juga. Itu yang mana yang betul? Sedih. Tak tahu saya Ustaz. Ada hal yang Dia bacaan tu mestilah jelas. kalau dia baca itu betul lah. Kalau dengar macam tak jelas. Batal. Yang tu bukan baca Fatihah, yang tu bunyi hujung-hujung kan. Tak sama. Kita kena jelas. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Kan? Kalau tak jelas dia batal. Kalau tak jelas, batal lah. Dia kena jelas. Maknanya kita baca dalam keadaan suasana tu tak terlampau bising lah. Kalau semayang sebelah misi tu berjalan, kita baca kuat, kita nyeri, tak dengar. Ya, ini pada suasana yang tak Benar. ingat-ingat. Di ayat akhir Ya. yang ujung tu fil alamin innaka hamidul majid. Karena dulu saya kan silap tak. Hamidul majid maksud dia sudah tun jadi dulu dia batal. Kalau kita tak faham bahasa Arab, jadi kita baca kisah Arab ni. Saya sekarang bila ribu banyak baca mau tahu banyak bahasa Arab. Dia tak batal. Tahiyat akhir yang wajib setakat Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang wajib. Wa ala ali Muhammad sunnah am'an. Kama shallaita ala Ibrahim samalah innaka hamidul majid sunnah hayat. Jadi tahiyat akhir yang kita baca keseluruhan tu ada rukun, ada sunnah am'an, ada sunnah hayat. Ya. Cuma tahiyat awal tu sunnah am'an lah. Kadar bacaan tahiyat akhir sebagaimana macam tahiyat awal dalam tahiyat akhir wajib. Kata Allah kita tak ada masalah lah kalau tersalah tersebut Hamidul Majid. Hamidul. Tak membatalkan sembahyang. Satu lagi macam apa ya? Yaumid dia ada sabdu kan Yaumiddin kan yang kita nak cepat. Kita tak ada sabdu tak sabdu tak ada bunyi. Macam Yaumiddin dia kata Tempat yang ada satu wajib disatukan. Tempat yang tidak ada satu jangan kita satukan. Contoh Malikiyah, Likiyah, dia menambahkan syaddah satu pada kaf. Banyak yang agak terlepas pandang di sini kan. Patutnya Maliki, Malikiyah, bukan Malikiyah. Kalau Malikiyah menambahkan syaddah pada